Halo semua, apa kabar? Bersama saya lagi, Ana I. Untuk video kali ini saya ada satu perkongsian yang sangat menarik, yaitu Ajinomoto. Nah guys, pasti masih ramai yang takut menggunakan Ajinomoto dalam masakan. Disebabkan takut ada kesan sampingan untuk kesehatan kan. Sehingga kan ada yang mengharamkan produk itu berada di dapur rumah mereka. Nah guys, sebenarnya MSG ini baik atau buruk? Nah, mari kita sama-sama mengenal lebih dalam lagi tentang MSG ini, yaitu monosodium glutamate. Salah seorang pegawai Ajinomoto menerangkan mengenai produk yang turut dihasilkan syarikat tersebut. Ramai antara kita takut untuk menggunakan produk penambah rasa monosodium glutamate seperti perenca umami Ajinomoto dalam masakan kerana sering dikatakan kesan negatifnya guys. Antara yang selalu kita dengar akibat kesan produk ini macam sakit kepala lah, lepas tu rambut pandai gugur ya, rambut pandai botak ya, kepala pening, migraine lah. Lepas tu kalau kita terlampau makan ini Ajinomoto, kita akan cepat rasa haus. Yang bikin takut saya itu kalau orang bilang, nah jangan kau makan ini Ajinomoto banyak sebab takut kalau kena cancer. Okay guys, ya. Kalaulah ini Ajinomoto ini memberi macam banyak kesan negatif kan. Nah, mustahil juga syarikat dan jenama Ajinomoto yang terkenal dengan MSG ini kukuh dan terus berkembang sehingga kini. Kan guys? Baru-baru ini pada program Ajinomoto Media Gathering 2017 Exploring the Wonders of Umami, berbagai perkongsian diberikan mengenai produk jenama tersebut. Nah, yang paling menarik apabila ke sudut info mengenai mitos sering dikaitkan dengan MSG. Persoalan MSG terutama punca dahaga sebenarnya tidak bukti saintifik bahawa kehausan berkaitan fungsi sodium dalam pengawalan keseimbangan bendalir badan. Kehausan akan berlaku apabila mengambil sodium berlebihan. Walaupun MSG mengandung sodium, tetapi kandungannya hanya 12% saja berbanding sodium dalam garam biasa, iaitu 40%. Makanya lebih baik mengambil MSG seperti Ajinomoto dalam masakan berbanding garam kerana kandungan sodium tinggi punca yang cepat merasa haus. Malah tidak juga bukti saintifik mengatakan MSG lah yang menyebabkan keguguran rambut dan juga migraine. Selain kita selalu dengar Ajinomoto ini akan memudaratkan kesihatan kita ya, dan mitos yang selalu kita dengar adalah MSG ini terhasil daripada bahan kimia. Nah, sebenarnya dan realitinya MSG ini dihasilkan daripada bahan-bahan semula jadi ya guys, yaitu dihasilkan daripada ubi kayu ataupun tebu. Nah, prosesnya adalah sama untuk menghasilkan tapai, kicap soya, cuka dan dadi yang melalui proses penapaian guys. Ini dia sejarah umami Ajinomoto yang bermula sejak tahun 1909, di mana ketika itu seorang ahli sains Jepun, Profesor Kikune Ikeda, mengenal pasti glutamat sebagai punca rasa enak yang dibuat daripada rumpai laut pada tahun 1908. Beliau juga menamakan rasa itu sebagai umami. Seterusnya Ikeda mempelajari cara mengasingkan glutamat untuk menghasilkan penambah perisa MSG. Ajinomoto dipasarkan di Jepun pada tahun 1909 dan kini sudah lebih 100 tahun di seluruh dunia, yang memasuki pasaran di Malaysia pada tahun 1965, dan Ajinomoto Malaysia Berhad sudah mempunyai 8 cawangan di negara ini guys. Nah, pasti ada yang tertanya apa itu glutamat dan apa itu umami. Nah, glutamat sebenarnya merupakan sejenis asid amino yang boleh ditemui di dalam kebanyakan makanan semula jadi, termasuklah susu ibu guys. Nah, glutamat adalah komponen utama MSG di mana ia mempunyai satu fungsi unik berupaya memberikan rasa umami dalam makanan. Sementara umami pula dikenali secara saintifik sebagai rasa asas kelima. Selain lidah kita ada rasa manis, masam, masin dan pahit, umami rasanya seperti daging dan ia datang daripada makanan yang kaya glutamat. Mengenai keselamatan produk pula, berdasarkan penilaian Pertubuhan Biologi Uji Kaji ke Amerika Syarikat, MSG diklasifikasikan bawah kategori secara umumnya diiktiraf selamat guys.
Ia juga diakui oleh pakar nutrisi yang juga Presiden Persatuan Nutrisi Malaysia, yaitu Dr. T. E. Siong, yang turut berkongsi kelebihan umami dan MSG dalam ceramahnya, yaitu Malaysia Diet. Beliau juga berkata dengan hanya sedikit MSG atau penambah perasa umami, pengambilan garam boleh dikurangkan sehingga 30%. Pada masa yang sama, keenakan makanan terus dikekalkan. Fakta keselamatan umami Ajinomoto itu juga disokong oleh chef terkenal yang juga pengarah Akademi Latihan Kulinari, iaitu Chef Bernard Lee. Ketika melakukan demonstrasi masakan pada program tersebut, Bernard berkata sebaiknya diletakkan terlebih dahulu MSG dalam makanan sebelum meletakkan garamnya, dan beliau akui banyak kelebihan dan manfaat MSG daripada umami yang sebelum ini kurang diketahui, guys. Ini adalah serba sedikit perkongsian saya tentang MSG, guys. Jadi, apa pendapat kamu tentang MSG? Adakah baik ataupun buruk, guys? Jadi, selama ini kalau kita tidak berani menggunakan MSG, mungkin kita boleh cuba menggunakannya, tetapi kita boleh kurangkan garam dalam masakan kita. Dan perkongsian saya sampai sini saja, guys. Dan kita akan jumpa lagi di video akan datang. Bye! It's just white people, egg fried rice. MSG is the king of flavor. If you sad in life, use MSG. If you happy in life, use MSG. Put